Hai, Assalamualaikum. Pagi. Pagi kita. Kenapa pagi? Kenapa pagi? Sebabnya Forever Living ya. Dia berada di 171 buah negara. Banyak kan, jadinya setiap negara tak sama dia punya waktu. Ada yang pagi, ada yang malam kan, ada yang petang. Jadinya kita standard kan pagi. Pagi tu kan ceria sikit, cergas kan. So malam ni malam pula dah. Kali ni akak rasa nak cerita sikit. Tak ada demo, tak ada apa, just nak cerita-cerita sembang-sembang santai ya. Nak cerita pasal aloe vera. Aloe vera ni banyak benda kita nak cerita sebenarnya. Sebab itulah Forever Living dia punya produk utama dia aloe vera kan. Jadinya hari tu akak dah buat demo yang aloe vera tu pemberi tenaga dia boleh menghidupkan lampu 11 volt jadinya ada juga macam air pun boleh hidup, tapi dia berkelip-kelip macam tu. Jadinya kali ni akak tak nak buat demo ya. Nak cerita pasal aloe vera je lah. Aloe vera botol kuning. Okey. Aloe vera botol kuning, apa beza dia? Tak ada beza. Yang ni botol kuning ni yang pure, original. Yang pure, yang tak ada campur apa. Ya, 99.7% adalah aloe vera sebenar. Yang distablekan, tak ada campuran apa-apa pun. Okey. Bukan jus dia memang pure. Bukan jus yang dicampur-campur air ke dicampur-campur bahan lain, tak ada ini pure. 99.7. So 0.3 lagi tu apa dia? Akan tak penuh kawannya 100% kan? Okey, 0.3 tu adalah biji anggur. Biji anggur untuk apa? Untuk sebagai bahan pengawet. Bukannya bahan kimia biji anggur. Selalu kita guna biji anggur ataupun biji apple. Macam tu. Untuk jadikan bahan pengawet dia. Okey. So dalam satu botol ni ya. 1 liter, satu botol 1 liter ni, okey. Banyak sangat khasiat dia. Okey, kita tahu dia ni fungsi utama dia detox and then cuci usus kita yang dah lama bertoksin, berkarat kan. Jadinya kat botol ni ada apa? Ada ni dia punya sijil-sijil dia, sijil halal, sijil Ivanka, semua yang akak cerita itulah. Apa dia? Okey. So nak cerita, siapa yang minum aloe vera ni, dia akan melalui healing crisis. Apa dia healing crisis? Healing crisis ataupun proses penyembuhan. Ada orang takut duduk pula dah. Ada orang takut dengan proses penyembuhan ya. Jangan takut dengan proses penyembuhan tu. Healing crisis jangan takut. Sebab setiap kali kita detox, bila kita detox usus kita, memang akan dapat healing crisis ya. Jangan kata tak ada. Ada. Setiap orang akan dapat. Hai sayang. Okey. So ini dia aloe vera. Kita nak cerita pasal healing crisis ya. Healing crisis. Terima kasih. Mantap-mantap. Kita lambai-lambai sikit. Okey. So healing crisis Healing crisis ni apa dia? Healing crisis proses di mana badan seseorang melalui jangka masa pembersihan dan pembinaan semula tubuh badan. Tisu-tisu tubuh badan kita lah ya. Itu dia healing crisis. Badan akan mula menyingkirkan. Hai Zeti. Tu dia kita punya neni kita, great neni kita. Tengok dia punya cucu dia buat live So badan akan mula menyingkirkan sisa toksik yang dah lama terkumpul dalam badan kita Macam akak sendiri dah 43 tahun. Jadi start makan pukul 6 usia 6 bulan kan. Sampai umur 43 tahun tak pernah cuci usus kan, tak pernah cuci. So bila dah 43 tahun tu baru nak cuci, macam-macam lah healing crisis yang akan dapat Itu 43 tahun kan. Ada lagi yang kalau misalnya kata ada penyakit ke, ada penyakit kronik, lagilah dapat healing crisis. So jangan takut healing crisis, sebab healing crisis sebenarnya
proses yang positif. Bagi siapa yang detox usus. Ya. So jangan takut. So proses healing krisis ni badan akan rasa tak selesa. Sangat-sangat tak selesa. Proses sebenar yang akan kita lalui untuk memulihkan kita punya organ-organ dalaman, ya, dalam tubuh badan kita lah, yang mana toksin dia buang, yang mana ada ulcer ke apa dia repair, macam tu lah kerja aloe vera ni, ya. So mengapa terjadinya healing krisis, akak ada buat nota sebenarnya. Kan kita tak betul kan, tak sedap juga kan kita nak sampaikan ilmu kan. So mengapa terjadi healing krisis? Kenapa terjadinya proses pembersihan tadi. Okey. Proses pemulihan. Daripada Prof Yoshio Niwa. Prof Jepun, dia ni seorang pakar dalam industri molekul. Dia kata nutrien akan bertindak balas dengan oksigen dalam tubuh badan kita. Okey, nutrien yang dah lama dalam tu lah. Dalam badan kita tu akan bertindak balas dengan oksigen. So Hai Fauzi, terima kasih sebab tengok. So tindak balas ini sebenarnya menggalakkan dan merangsang organ-organ kita supaya bekerja lebih kuat. Okey, bekerja lebih kuat untuk melakukan pembersihan dan penghapusan dan penggantian tisu-tisu lama, tisu-tisu yang rosak tu kepada tisu-tisu yang baru. Okey. Dan dia menyeimbangkan kita punya elektrolit dalam badan kita. Okey. Itu dia kenapa terjadi healing krisis. Okey. Disebabkan yang ni dalam sebotol ni ada lebih 200 lebih nutrien, zat, mineral, vitamin, enzim, semua ada dalam sebotol ni. Jadinya dia bekerja kuat. Dia bekerja kuat untuk membersihkan kita punya organ-organ yang kotor, tisu usus-usus kita yang kotor. Jadinya kita dapatlah rasa healing krisis. Badan tak selesa lah, tak selesa sikit kan rasanya. Macam mana rasanya nanti akak akan ceritakan. Okey, lepas tu dia kata adakah ia petanda baik? Memang betul, dia ni memang petanda baik, yang menunjukkan rawatan yang kita ambil, bantuan yang kita ambil ni dengan makan suplemen, memang berkesan. Ianya satu proses semula jadi, untuk bergerak daripada proses yang tak bagus kepada yang bagus. Proses penyembuhan lah maknanya. Terima kasih Fauzi. Jangan lupa share tau. Sebab ini ilmu, bukan ilmu baru, cuma kita nak ceritakan bila makan ABG ni kita akan dapat healing krisis. Healing krisis tu selalunya ada orang berhenti terus sebabnya takut dengan healing krisis, takut jadi healing krisis, tak sanggup nak jadi healing krisis. Jangan berhenti sebab itu adalah petanda yang sangat baik dalam proses pemulihan badan kita. Okey. So dah tahu tadi kan, Prof pun dah cakap. Lepas tu petanda baik tidak, memang petanda baik. Lepas tu healing krisis ni bergantung kepada respon tubuh badan seseorang. Macam mana tu? Dia macam ni, kalau kita tak ada sakit, kita aktif, dia akan cepat rasa healing krisis tu. Okey? Dia akan rasa dia dapat healing krisis tu cepat sikit. Makna dia tak ada sakit, macam tak ada sakit kronik kan. Dia akan cepat rasa. Maknanya dia ambil dalam masa sehari atau 2 hari, dia dah rasa dah healing krisis tu. Itu bergantung pada metabolisme dia lah. Kalau metabolisme dia tinggi kan, dia tu muda lagi, memang metabolisme tinggi kan, so dia akan rasa cepat sikit. And then pun dia akan jadi teruk pada badannya. Hai Kak Ramla, rindunya. Kau lama tak jumpa dia. Kak Ramla, bukan Kak Su. Kita panggil dia Kak Su. Siti Rohani, terima kasih sebab tengok. So pada yang badan terlalu lemah, macam orang yang ada sakit kronik, macam ada sakit kanser ke, sakit tiga serangkai. Tahu kan sakit tiga serangkai tu apa kan? Jadi badan dia terlampau lemah.
Hai Ayah. Kakak. Study lah kakak. Okey, jadi badan yang terlalu lemah ni dia punya healing crisis je lambat dapat. Tapi lambat dapat, bila dapat tu apa, bukan seksa lah, macam derita sikit. Bukan derita teruk lah, macam dia akan rasa lebih sikit pada orang yang sihat, yang muda, yang tak ada sakit ya. So jangan takutlah, sebabnya healing crisis ni memang bagus ya. Lepas tu berapa lama terjadi healing crisis? Okey. Jangan stop Fauzi. Jangan stop. Nanti apa? Tak ada gambar Halo, nampak tak? Cuba komen sikit. Cuba tengok kat luar. Ada tak? Tak ada ke Fauzi? Line tak elok ke? Ya, macam mana? Okey tak? Kita nak cerita terus ni. Nampak tak? Okey dah ke line? Cuba komen sikit. Siapa yang tengok? Ada Fauzi, mesti kau punya line tak elok ni. Tu dia. Okey, terima kasih. Lepas tu, berapa lama terjadinya healing crisis ya? Okey. Alright, dengar terus tau. Sebab tak lama, sekejap je. So, berapa lama terjadinya healing crisis? Healing crisisnya terjadinya, jangan, dah 43 tahun dah. Ni toksik perut ni dah banyak, dah tebal, dah 43 tahun. Jadi kita keluarkan, nak jadi awet muda kan, nak repair balik organ-organ dalam badan kita ni. Okey, so berapa lama terjadi healing crisis? Healing crisis ni terjadi 1 atau 2 hari, atau juga boleh jadi 2 hingga 3 bulan pun boleh juga. Dia akan rasa healing crisis tu berterusan ya. Ada yang kena pengalaman suami Kak Ila. Dia makan aloe vera ni. Dia makan first, dia ada sakit jantung. No. Dia ada apa tu? Hai Kak Ji. Lighting juga kot rasanya. Tapi ni memang alhamdulillah. Okey lah. Nanti kita cerita pasal skincare, pasal kulit pula So pengalaman suami tadi dia kat luar ni hujan, dengar tak bising tak? Okey, dia makan aloe vera ni. First dia makan, dalam seminggu pertama tu memang dia dia segar sangat badan dia tak ada rasa apa, membuang pun lawas. Memang dia kata best, sangat sedap. Memang dia tak tak menyesal lah minum aloe vera ni. Tunjuk balik aloe vera ni. Okey, so masuk minggu kedua tu dia dah rasa gidi tau, pening kepala. Bukan pening, dia macam melalayang macam tu. Dia boleh jalan tu rasa macam jalan nak atas ombak. Faham tak? Dia boleh nampak kucing tu jalan terbalik. Macam tu. Jadinya masa cek tekanan darah, okey, normal je. Cuma dia rasa macam tu. Dia berlangsung dalam 2 hari macam tu lah, dia akan rasa macam tu. Tapi ni bila dia teruskan minum aloe vera, dah okey. Jadinya ada orang 2 hari pun okey dah. Lepas tu ada orang dia panjang sikit. Lepas tu sekarang ni suami makan air tu start 16 bulan 8 16 bulan 8, bulan 9 sebulan, bulan 10 2 bulan. Ini bulan 11 dah 3 bulan. Baru-baru ni minggu lepas dia kena pula sakit kepala. Sakit kepala yang teramat sangat. Macam dia pernah dulu kan darah tinggi kan, bila terlampau tinggi dia akan rasa sakit kepala dekat sini kan, dekat tengkuk kan, dia tarik tengkuk. Ni tak, dia tak tarik urat tengkuk ni, tapi dia sakit sini. Okey, bila kita cek tekanan darah dia ada naik sikit sebab peningkatan tekanan darah tu sebab dia sakit, dia tahan sakit. Lepas tu akak bagi Panadol lah, bagi Panadol. Bila dia makan Panadol, tekanan darah sakit tu kurang lah kan. Bila kurang, tekanan darah pun normal.
Okey, benda tu berlangsung dekat 3 atau 4 hari. Makna minggu tu macam dia tak berapa nak sihat. Okey. Tapinya aloe vera tu kita akan agak suruh juga makan, ya. Dengan suruh makan, lepas tu lebihkan minum air. Memang lebih sikitlah minum air dia, bukan sekali 2 gelas, sekali segelas tak. Minum setengah gelas, lepas tu setengah jam lagi minum setengah gelas lagi. Maknanya kerap minum air. Maknanya sebotol ni suruh habiskan 2 botol dalam 1 hari. Okey. Jadi ni suami memang minum macam tu. Alhamdulillah, hari ke 4 ke 5 macam tu dah okey balik. Jadinya dalam seminggu tu dia macam tak apa nak sihat sebab sakit kepala. Lepas tu dah okey. Sekarang ni dah okey balik. Jadinya jangan risau. Proses tu macam Ila sendiri pun kena juga. Okey, macam Ila kena minggu pertama minum okey, kedua okey, ketiga okey. Ni dah masuk bulan ketiga ni tiba-tiba dia sembelit. Gitu. Tiba-tiba sembelit 3 hari, dekat masuk 4 hari tu tak membuang. Langsung tak membuang. Kita dah rasa macam bila tak membuang, toksik dah naik kan. Dah naik kepala lah dia punya angin tu. Sakit sangat. Tapi kepala tak sakit, dia rasa macam bekas-bekas sakit macam tu. Dia tak sakit, tak sampai nak kata nak makan ubat lah, tak ada. Tapi ni masa tu apa Ella buat, kebetulan masa tu minum Atralite tau. Atralite. Jadinya kontrol makan nasi, tapi ni makan Atralite, minum Atralite. Maknanya selalunya minum Atralite pagi je. Pagi ini tak. Bila buat pagi, petang sekali, and then malam sekali, 3 kali minum Atralite. Dan hari keempat baru membuang. Macam tu. Dia healing crisis ni bukan dia terus datang macam tu, tak ada. Ada orang minum terus dapat. Ada orang dia bagi sihat dulu apa semua tu, baru dapat. Hai Syed. Sebabnya esok ada kelas kan. So kita buat live hari ni dulu. Terima kasih Syed. Lepas tu jadinya berapa lama jadi, macam tu lah cerita dia. Ada yang dapat 3 hari, ada yang dapat 4 hari. Hai Zira, lama tak jumpa Zira ya. Gitu. Lepas tu ada orang kata dia tak ada pun rasa healing crisis. Tak pernah rasa healing crisis. Kenapa tak pernah rasa? Dia ada sebab tak pernah rasa. Satunya dia tak ambil dengan betul. Tak ambil dengan betul macam mana? Dia tak ambil dos yang betul. Maknanya misal kata nak kena makan 60 ml pagi and then malam sebelum makan. Dia tak ada, orang kata tak ada advice yang secukupnya, tak ada panduan secukupnya untuk dia minum tu. Hai sayang, rindu kakak Mai datang sini. Gitu. Bila nak ngeteh tak tahu kan. So dia tak ambil dengan betul, jadi dia takkan rasa healing crisis tu. Lepas tu satu lagi, dia tak ambil secara konsisten. Okey, tak ambil secara konsisten macam mana? Hari ni ambil, petang kan tak ambil, malam kan tak ambil. Macam kata macam tu, tak pun esok tak ambil, lepas tu ambil balik, lupa tak ambil. Love you tu sayang, love you Zira. Rindulah tu. Okey, tak ambil secara konsisten. So dia berhenti ambil. Yang ketiganya dia berhenti ambil sebab dia rasa macam tak ada apa, tak ada rasa apa pun, berhenti je. Kan. Yalah, takkan tak mention kan Zira, adik ai. Gitu. Hai Anja, masih berpantang ya? Terima kasih anak buahku Syafari Ikram. Tolong share. Satu lagi dia pesakit kronik. Alalala, adik-adik akak ni semua gorgeous kan. Macam Anja ni dalam pantang kan, jaga baik-baik tau. Nurul Maslizan, terima kasih tengok. Nazri, Abang Nazri, lama tak jumpa. Okay. So penyakit kronik ni dia bukan tak dapat, dia dapat. Tapi nya lambat. Sebabnya badan terlampau lemah dengan sakit tu.
Yang je. Santai-santai tengok tau. Lepas tu like and share. Wah, sabar je lah. Share lah. Benda ni ada info sikit pasal kesihatan kita kan. So tadi penyakit kronik, dia takkan rasa healing krisis dalam masa yang terdekat. Dalam masa sebulan 2 bulan dia takkan rasa pun healing krisis. Dia makan tak ada apa pun. Macam tu. Sebab apa? Badan terlampau bertoksik and badan terlalu lemah untuk melawan apa tu? Untuk bertindak balas dengan aloe vera tadi. Okey. Jadinya dia ambil masa yang lama. Mungkin dia dah konsum 4 bulan, 5 bulan baru dia terasa. Macam mak akak, tahu kan? Pernah kan akak tunjukkan video mak boleh berjalan, daripada kursi roda dah boleh bertongkat, dah boleh bertongkat, dah tak pakai tongkat, boleh berjalan, boleh jalan depan rumah, ke rumah jiran kan. Jadinya mak tu lambat. Dia bulan keempat rasanya. Masuk ni lah, baru-baru ni baru dia dapat healing krisis. Macam mana dia dapat? Dia rasa apa? Dia rasa menugal dalam perut. Ya. Hai Capik. Dia menugal, bukan menugal macam mana, dia apa? Dia cirit, dia rasa sakit perut kan. Jadinya lambat, kesan dia lambat. Dia rasa nak muntah, angin dalam badan. Macam tu. Jadinya orang yang ada sakit kronik, ya, yang ada sakit kronik, yang sakit tu panjang, badan dia lemah, dia akan dapat healing krisis tu lambat sikit. Okay. So apa lagi rasa-rasanya tanda-tanda badan kita ni dapat healing krisis. Hai Fida. Wave sikit. Bye bye. So tanda-tanda healing krisis, satunya keletihan, ya. Keletihan. Ada orang dapat awal, ada orang dapat lewat kan, macam akak cakap tadi. Salah satunya keletihan. Keletihan tu kenapa? Sebabnya hujan lebat sini. Kau kat mana? Tak tahu Johor ni hujan. Okay. So dia akan letih dan mengantuk. Sebab apa? Sebabnya dia proses detoksifikasi kita punya usus. Detoksifikasi usus. Detox usus lah, senang. Jadinya bila dia rasa proses tu ada, dia akan letih. Badan dia akan jadi letih sikit, ya. Tu salah satu tanda. Lepas tu sakit kepala. Sakit kepala pun dia salah satu tanda healing krisis, ya. Jangan takut, macam akak cakap tadi, jangan takut. Sakit kepala, makanlah Panadol. Jangan tak nak makan Panadol. Panadol tu ubat, macam aloe vera ni suplemen. Tapi jangan sekalikan. Makanlah Panadol ataupun makan ni dulu, jarakkan sejam ataupun 2 jam. Baru makan Panadol dengan ubat hospital ke apa ke, jarakkan. Bila kita sakit, kita makan ubat. Kan, ini suplemen. Macam tu. Sakit kepala, makan Panadol. Panadol tu memang ubat sakit kepala. Tak kira lah Actifast ke, 650 ke, apa ke, tak kisah. Ya. Hai Dek, masih dekat Thailand tu lama tak makan dia punya masakan kan. Gitu. So, sakit kepala. Lepas tu dia akan dapat demam. Bukan semua orang yang akan dapat lah. Ada yang dapat demam. Demam tu kenapa? Selalunya demam pada orang yang sihat. Orang yang dia sihat, dia tak ada apa penyakit, cuma dia nak detox usus dia. Demam tu akan dapat pada orang yang sihat, yang muda, yang masih, orang kata masih tak ada penyakit kronik. Kenapa? Sebab metabolisme dia tinggi dan dia terus bertindak balas dengan aloe vera tadi. Dia meningkatkan sistem imun. Dia meningkatkan sistem, merangsang sistem imun tu untuk bertindak balas dengan toksin-toksin yang dipecah-pecahkan oleh aloe vera tadi, yang dikumpul oleh aloe vera untuk dikubuhkan, yang untuk dikeluarkan balik. Okey, faham ya? Sebab tu kita akan dapat demam. Demam tu proses biasa sebenarnya, tak ada masalah pun. Memang akan dapat pada orang yang sihat, yang tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada sakit jantung. Hai adik, bila nak balik Malaysia? Rindu kat dia. Abang Umar ke tu?
Abang Umar ke Kak Edah lah tadi. Okey lah. Tengoklah video ni, apa, live ni, banyak info ya. Lepas tu demam, lepas tu dia akan dapat, yang keempat dia akan cirit. Dapat cirit cherry berry. Cherry berry gitu. Kadang-kadang bila kita mula minum aloe vera ni, dia just lawas je, buang tu lawas ya. Mana yang biasa sembelit ke apa, dia akan lawas biasa je. Tapi once kita dah lama, dia akan dapat cirit-birit. Tapi jangan risau, dia tak sakitkan perut kita. Dia bukannya jenis kurak perut tu, tak ada. Dia just apa orang kata, cirit. Cirit kan yang macam air-air sikit kan. Macam tu. Tapi dia tak menyakitkan perut lah. Tapi bila kita dah kerap sangat cirit, kita akan rasa letih kan. Jangan risau. Ambil ubat. Ambil ubat hospital ataupun ubat klinik. Macam biasa, tapi nya aloe vera jangan tinggal ya. Jangan tinggal jugalah. So proses detox dan pembersihan kolon. Kolon tu kita punya usus besar lah. Maknanya dia dah usus, dia dah bersihkan kita punya perut, semua tu. Proses dia nak bersihkan kolon kita. Itu sebabnya kita akan dapat cirit berit tapi tak lama, dalam 2 hari atau 3 hari je. Cirit berit tak akan berterusan sampai seminggu ataupun 2 minggu, tak ada ya. Dia akan 2 hari atau 3 hari macam tu je. Okey. Lepas tu kita akan rasa kembung. Kembung ni pun biasa orang dapat kembung. Ramai yang cakap dengan Kak Ella, dia akan rasa kembung. Kembung tu macam mana? Dia rasa macam rasa macam nak sedawa, tak sedawa. Lepas tu rasa macam ketat sikit kat dada kan. Kembung. Sebab apa kembung? Sebabnya bila toksin dalam badan dah diaktifkan, ada angin-angin kan yang gas-gas yang tak sepatutnya yang nak dikeluarkan, tak sempat keluar. Macam tu. Mungkin melalui kentut ataupun sendawa. Jadi jangan risau. Kembung tu pun sekejap je ya. Makanlah ubat. Janganlah tak nak makan ubat langsung. Ubat kena makan. Hai Kak, terima kasih sebab tengok. Okey, jangan risau. So itu dia cerita kita sikit pasal healing crisis. Okey, ada siapa nak tanya boleh tanya pasal healing crisis. Jangan takut bila ada orang ni takut sangat bila healing crisis. Katalah ubat, bukan ubat, ini suplemen. Suplemen ni tak ada, orang kata tak mengganggu pun. Sebenarnya tak mengganggu kita punya fungsi tubuh badan. Malah dia ni membaiki kita punya kerosakan yang ada dalam badan lah. Macam ada ulcer, misal kata gastrik kan, dia akan baiki, dia akan bersihkan kita punya luka, dia akan tutup balik, tampal balik elok-elok. Macam tu cerita dia, macam cakap kasar macam tu lah. Jadinya dia bagi, dia bukan cuci macam tu je. Macam kita cuci bilik air, kita bros macam tu, and then biar macam tu, tak ada. Ini dia cuci kolon ni, dia cuci kita punya usus, dia cuci, tapi dia bagi 200 lebih nutrien. Dia bagi kita dalam masa yang sama tu, dia bagi tubuh badan kita ni serap balik nutrien yang ada dalam ni. Dalam ni memang terbukti, boleh cek, boleh google dalam aloe vera ni ada apa. Itu pasal orang dulu memang suka sangat aloe vera kan. Siap tanam dalam pasu kat rumah. Ada yang makan macam tu. Boleh makan, tapi kena hati-hati. Sebabnya getah dia tu boleh menimbulkan allergic reaction. Kena cuci betul-betul. And then bolehlah makan, tak ada masalah sebenarnya. Sama je, ini pun daripada aloe vera juga. Aloe vera Barbadensis Miller kan, yang distabilkan, tak ada pun campuran apa, memang elok. Jadinya di samping dia cuci tadi kita punya usus, dia bagi usus kita tu serap pula 200 lebih nutrien, vitamin, mineral, enzim semua tu dia akan serap balik. Dia kan ada lignin. Lignin tu zat yang boleh menyerap menyerap zat, boleh yang menyerap dan membawa jauh lebih dalam tubuh badan kita. Dia akan repair kat situ. Jangan takut. Sebabnya aloe vera ni memang terbaik. Macam tu. Ada juga yang lain pun ada aloe vera, tapi you all kena tengok dia punya peratusan dia berapa banyak. Dalam tu ada yang distabilkan, ada yang
diproses jadi serbuk pun ada. Ada yang jadi jus. Jus bukan tak elok, tapi dia dah tambah dengan air. Tak kuat lah, kepekatan dia tak kuat kan. So jangan risau. Dia cuci kita punya usus, dalam masa yang sama dia bagi nutrien-nutrien dia. Dia kekalkan dalam tubuh badan kita. Itu pasal bila kita minum ni, kita akan rasa segar. Kebanyakan customer akak, customer DS Zahri Aziz, terima kasih sebab tengok. Okay. So customer akak ramai cakap, bila tanya hari ketiga, sebab kita dalam Forever Living ni dia ada konsep yang ketiga, iaitu konsep ketiga dia ada servicing. Servicing tu maknanya service after sale. Lepas kita jual barang, kita kena follow up pada customer kita, apa yang dia rasa. Kita kena tanya apa masalah dia minum tu. Kita tak nak dia beli, dia minum, dia simpan. Tak pun dia buang, dia tak nak minum. Rugi macam tu. Sebab kita nak bagi dia faham apa yang ada dalam aloe vera tu kan. Jadinya kita dalam masa, bila customer dah minum, dalam masa 3 hari ataupun 7 hari, kita akan tanya balik. Dia rasa macam mana? Dia rasa okey tak okey kan. Kebanyakannya customer akak, customer Ila memang cakap badan segar. Itulah yang pertama sekali. Dia rasa badan segar sebab dia tak dapat lagi healing crisis kan. Healing crisis tu dia depends pada orang kan, macam tadi yang akak cakap tadi kan. So badan segar ni, segar macam mana? Bangun pagi taklah macam melesik-lesik, tak ada orang kata fikir 2-3 kali nak bangun, nak mandi, macam tu. Terus dia bangun, boleh mandi, bolehlah siap-siap nak pergi kerja semua kan. Ada yang boleh bangun tahajud malam, tak adalah mengantuk kan. Biasa-biasa buat tahajud, ada rasa macam tu, ada rasa mengantuk tapi buat juga. Tapi bila dah minum aloe vera ni, ada sikit tenaga kat situ. Jadinya dia seronok beribadah tengah malam, boleh bangun. Lepas tu ada juga bangun pagi, biasa tidur tengah hari ke tidur petang kan, tak tidur. Jadi badan tu rasa macam sedap. Ini petang tu boleh pula pergi jogging, pergi cycling kan. Jadinya badan tu tak letih. Gitu. Memang kebanyakan lah, hampir 90% customer akan cakap segar. Segar bila lepas minum aloe vera. And then healing crisis, kebanyakan customer akan cakap dia akan dapat selepas 2 minggu. Ataupun selepas habis sebotol ni, ataupun sebulan, dia baru dapat rasa healing crisis. Tapi Kak Ella cakap, healing crisis janganlah risau, itu yang terbaiknya. Dapat healing crisis adalah terbaik. Hai Nisa Hairani Yong, kita wave sikit. Sebenarnya Kak Ella dah nak habis dah. Boleh je lepas ni tengok balik ya. Live ni. Ini sharekan kebaikan. Ada orang takut healing crisis, jangan takut, sebab healing crisis ni memang satu proses semula jadi. Semula jadi di mana molekul-molekul dalam ni bertindak balas dengan dalam badan kita yang ada, yang terkumpul dalam badan kita. And then oksigen dalam badan kita bertindak balas dengan toksin dalam badan kita. Jadi badan kita memberi reaksi. Macam kita kalau kita usir api panas, kita akan larikan tangan kan. Macam tu. Jadinya reaksi spontan lah, reaksi semula jadi. Gitu. So jangan risau. Kalau misal kata tak faham dengan healing crisis ya, ada yang contoh-contoh yang akak tak cakap dalam masa ni, boleh je PM tepi ya. Hai Udin, aku dah nak habis baru kau masuk. Gitu. Tapi kau jangan risau, kau tengok balik aku punya live ni daripada awal tadi. Banyak info aku bagi kat kau. Gitu. Lepas tu share. Biar kawan-kawan kita tahu apa dia healing crisis selepas minum aloe vera ni. Gitu. Jadinya jangan takut bila kita minum ni ada healing crisis. Tak nak demam, tak boleh. Kita bukan robot. Jadinya memang itu proses biasa. Even tak minum ni pun kita akan dapat demam. Hai Ali. Sibuklah manjang kau tu Din. Kan? Gitu. Jadinya jangan risau.
Dah banyak kali dah Kak Ella cakap jangan risau pasal healing crisis. Tak faham, tanya. Kejap lagi Kak Ella letak nombor WhatsApp, ya. Nombor WhatsApp. So boleh tanya apa-apa pun healing crisis, ya. Boleh tanya macam ni, apa healing crisis. Ada yang Kak Ella tak sebut tadi, macam yang sebut yang biasa tadi, kembung, cirit, sakit kepala, lepas tu demam, itu healing crisis biasa. Ada juga yang dah makan 2 botol, tiba-tiba demam, tiba-tiba cirit, pun tak ada masalah. Ada yang muntah, ada yang krem kaki. Tiba-tiba krem kaki. Kenapa pula krem kan? Gitu. Sebab mineral dalam badan kita tu, yang toksin-toksin dalam badan kita tu bertindak balas dengan aloe vera ni. Kau cakap ni pun duk sendawa, angin keluar banyak. Sebab Kak Ella baru lepas dapat healing crisis sembelit 3 hari 4 hari macam tu. Lepas tu bila dah habis sembelit, dia timbul pula angin. Macam tu kan. So ada apa nak tanya boleh tanya. Kalau tak ada, boleh tanya kemudian, boleh WhatsApp ataupun boleh je letak kat komen. Nanti Kak Ella akan tengok balik. Nanti kalau nak order pun boleh order, ya. Ni nak try ke kan? Boleh try sebabnya memang terbaik. Kak tak cakap bukan nak macam nak cakap yang ni 99.7% aloe vera sepenuhnya, bukannya jus. Aloe vera pati tau, pati sangat-sangat. Gitu. Sekejap ya. Apa buat ni? Sorry. So dah tak ada apa rasanya. Cut off dulu untuk kali ni. Kalau ada apa-apa boleh tanya kemudian. Boleh WhatsApp, tak ada hal punya. Tak minum pun tak apa, nak tanya dulu pasal benefit ke apa pun tak ada masalah. Kak willing nak bagi tahu semua sekali yang kenapa tiba-tiba tercebur diri dalam ni kan. Jadinya memang itulah dia. So topik kita yang utama malam ni kali ni, proses pemulihan, iaitu healing crisis. Okey, terima kasih sebab tengok. Yang mana tengok, yang komen, terima kasih. Yang share pun terima kasih banyak-banyak sebab kita sebarkan kebaikan, ilmu yang mana yang akak tahu, ya. So kita sebar-sebarkan benda baik kan. So itu je buat kali ni. Terima kasih. Assalamualaikum.